Okay, kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada Cik Insyirah dan semua kawan-kawan sekali. InsyaAllah malam ni kita akan buat satu perbincangan berkaitan dengan tajuk Islamic Marketing untuk subjek Financial Management from Islamic Perspective. Jadi sebelum kita mula, eloklah dulu kita berkenalan. Kita start dengan Cik Insyirah dululah. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, nama saya Nur Insyirah Hashimi. Boleh panggil Insyirah. Okay, saya bertugas di CIMB Bank Kuala Kangsar sebagai Personal Financial Consultant. Sebenarnya tak lama baru lagi di CIMB Bank ni. Kira-kira dalam setahun lebih. Before this pun saya not in banking sector, saya in audit. Then since last year baru pergi ke banking. Okay. Okay, terima kasih Cik Insyirah. Next, saya lah kenalkan diri. Nama saya boleh panggil Rudiana. And then saya pass kat kawan saya yang lain. Siapa nak sambung? Cik Insyirah boleh panggil saya Adil je. Adil. Okay. Saya Irfan. Irfan. Dan nama saya Putri Khadijah, boleh panggil Putri. Nama saya Farah Waidah, boleh panggil saya Farah. Farah, okay. Nama saya Muhammad Farhan, boleh panggil Farhan. Farhan. Yang seorang lagi ni Carmila, saya kenalkan diri sebab dia tengah ada emergency kan, ada family meninggal, so dia dengar je lah, tak boleh nak respon. Nama dia Carmila. Okay, so kita akan sebelum kita discuss ataupun tanya pandangan kepada Cik Insyirah, eloklah kita explain dulu sikit apa itu Islamic marketing kan. Kalau saya salah, Cik Insyirah nanti betulkan Allah, kita sama-sama belajar Okay, Islamic marketing ni apa yang kita boleh faham, dia adalah satu macam teknik ataupun kaedah yang kita gunakan untuk kita puaskan kehendak pelanggan melalui kelakuan yang baik dalam menyampaikan produk atau perkhidmatan yang halal daripada yang kita tawarkanlah kepada pembeli-pembeli kita. And then ia juga sebagai satu proses untuk penciptaan nilai kepada pelanggan kita dan pihak berkepentingan yang lain. Dalam masa yang sama, kita kekalkan juga prinsip transaksi Islam itu sendiri. Itu secara ringkasnya lah. Kemudian boleh ke kita masuk on discussion terus, Cik Insyirah? Boleh, sure. Okay. So kita boleh start discussion lah. Ahli grup saya kalau ada yang nak tanya soalan, kita boleh start tanya pada Cik Insyirah sekarang. Saya mulakan boleh? Siapa tu? Farah ke siapa? Farah. Okay, Farah. Saya nak tanya, ada tak beza antara Islamic marketing dalam CIMB Bank dengan CIMB Islamic Bank? Okay, of course, memang ada beza. Daripada segi perkataan pun kita memang ada CIMB Bank and CIMB Islamic, betul? Okay, beza yang utama kalau korang sendiri tengok is dia punya terms. Terms dia kalau untuk Islam ini kita gunakan perkataan-perkataan seperti financing. Financing kalau untuk conventional is loan, pinjaman. Okay, kalau IBRA, Islamic kita gunakan perkataan IBRA. IBRA is rebate in conventional. And kita ada profit rate which is tadi IBRA tau. IBRA untuk rebate. So kalau yang untuk Islamic pula untuk rate kita cakap profit rate, profit hibah. Tapi kalau yang konvensional dia punya ni ialah nama dia interest rate. So itu adalah antara perbezaan utama lah dalam Islamic marketing and versus conventional ni. Okay, seperti yang kita tahu kan, Islamic marketing maksudnya kita nak introduce Islamic product to customer, betul? Okay, jadi apa yang dimaksudkan dengan Islamic product ni, Islamic marketing ni of course lah macam yang dicakap tadi is
berlandaskan Islamic guideline. Of course lah, kita nak pasarkan Islamic produk mestilah ikut dengan syariah compliance, right? Kita tak boleh lah libatkan produk-produk yang maybe kita invest in gambling, alkohol, that one kita tak boleh pasarkan lah. Kita mesti pasarkan contoh dalam fund yang Islamic, yang kita tahu dari mana asal usulnya kita punya market pasaran tu. Okay, kalau lagi satu bezanya ialah dalam conventional, of course, untuk memaksimumkan keuntungan, betul. Dia tak ada ambil kira macam interest rate yang sangat tinggi ke apa semua tu. Tapi dalam Islami ni, of course, kita ambil kira lah untuk untung-untung juga, tapi kita ada rate yang dibenarkan. Bukannya semata-mata untuk keuntungan, rate pun terlampau tinggi ke atau apa semua. So dia ada guideline dia. Itu perbezaan dia lah. Right, saya nak tanya kepada Kak Insyirah. Okay, apakah perbezaan Islamic marketing dengan konvensional? Sebab masih ramai yang confused juga lah kat sini. Confused, okay. Macam saya cakap tadi, yang terms tadi kan? Yang pertama. Okay, korang aware kan dengan terms-terms dia? Yang macam financing, loan kan, semua kan? Semua macam biasalah korang. Dia perbezaan daripada segi nama, betul tak? Ya, dari segi termanya. Kita kalau Islamic ni tak boleh simply guna loan tau. Kita produk kan, contoh produk ASB. Kita tak boleh cakap ASB loan. Itu tak betul. Kita kena cakap ASB financing. So kalau macam credit card pun ada yang Islamic dia. Selalunya kalau Islamic ni kita buat I lah belakang dia. Contoh lagi satu. Kalau macam kita nak pasarkan insurance. Okay, macam insurance macam kita tak boleh guna terms insurance. Kita guna terms apa? Takaful. Kalau yang Islamic punya insurance, Takaful. that one. So besar beza dia. Insurance tu lain. Kalau kita insurance, dia punya maybe dia punya dalam dia tu pun lain. Dia punya produk dia punya cara coverage dia pun lain. Tapi kalau takaful ni, kalau penting macam takaful, hibah lah. That one. Apa yang terms tu dia mempengaruhi apa yang dalam-dalam dia tu. Faham. Maknanya utamanya adalah beza dari segi terms je lah. Ya, beza dari segi terms tu satu. Lepas tu of course kalau untuk yang Islamic ni kena berlandaskan guideline. Kalau macam CIMB kita ada apa tu governance atau satu body lah. Satu body untuk memastikan kalau yang mana yang CIMB Islamic ni memang patuh kepada syariat, patuh syariah lah guideline dia. Tak boleh simply macam rate dia macam tu. Sebab anything kita akan report to BNM, Bank Negara, betul? Bank ni dia ada guideline dia apa semua. Tu satu. Lepas tu conventional macam saya cakap tadi, untung. Memaksimumkan keuntungan. Tapi yang Islamic ni untung juga, tapi ada yang macam kita ada pernah cakap untuk kebajikan pun kita jaga juga. Bukan setakat untung saja, tapi tak macam melebih-lebih ke apa kan. Dia punya prosedur ataupun dia punya products tu. Pemasaran. Cik Insyirah, apa contoh aplikasi Islamic marketing ni dalam CIMB Bank sendiri? Okay, contoh. Family tak dengar ASB? Selalu dengar. Selalu dengar kan? Okay. Sebelum ni macam 5 years ago, kita kebanyakannya memang produk. Kalau korang tengok lah, 10 years ago, 5 years around that time, kebanyakan produk kita is conventional. Tak banyak. Even kebanyakan bank pun memang conventional. Tapi kalau perasan, sekarang slowly most bank, diorang akan ada Islamic punya produk. Sebab diorang tahu customer sekarang more concern and awareness on syariah. Betul tak? Kalau yang Muslim ni, of course diorang nak cari yang syariah compliance. So kita as bank nak penuhi, cater diorang punya needs, diorang punya macam keperluan lah kan. Kita nak kena cater, takkan kita orang nak Islamic kita duk bagi konvensional. So nanti lama-lama diorang pergi ke tempat lain, betul? Okay, so contoh ASB loan. ASB loan ni
dulu memang ramai lah buat ASB loan and dia punya rate pun quite high. And now kita memang buat atau switching to ASB financing. Okay, macam mana kita nak bagi orang tukar? Kita cakap lah macam ASB loan ni kan, dulu rate tinggi. Saya boleh cakap dalam 5-6% or 5% lah, 4% macam tu. Tapi dengan ASB Islamic ni, dia punya rate just 3% something, 3.5 something kita boleh offer kalau ASB financing ni. So orang macam, daripada aku ambil loan yang konvensional tinggi ni, baiklah kita switching to Islamic, betul? So kita galakkan untuk orang kita aplikasikan ASB ni daripada loan, daripada konvensional to Islamic. Rate lebih rendah, lepas tu kita provide ibrak. Ibrak tu macam rebate lah, kita bagi tahu siap-siap. Kalau kita berapa tahun kita buat benda ni, berapa pulangan kita boleh dapat, apa semua tu, penyelesaian apa semua kan. Lepas tu untuk yang Islamic ni, dia ada proses akad. Okay, macam kita tahu, macam Islamic ni jual beli ada akad, betul? Saya beli barang ni, saya jual barang ni, penjual kan. So kita lebih yakin benda tu. So CIMB memang adakan proses akad ni. Once kita dah buat ASB ke or any loan kan, kita akan call customer. Betul ke ada buat ASB dekat CIMB? So customer cakap, ya saya ada buat, okay, proses akad berlaku. That one Islamic punya ni lah cara, right? Okay. Then lain aplikasi yang lain tu, okay, kebanyakan produk sekarang kan, kalau korang tengok investment, credit card, personal loan, lagi account, buka account pun kalau korang buka account kan kat CIMB ke apa, diorang tanya nak account yang basic conventional or yang Islamic punya, that one. Lepas tu kita ada juga, kalau family tak dengar words fixed deposit ke, ada pernah dengar kan terms ni kan, itu semua ada yang Islamic punya, sebab kan kita tahu ada permintaan, demand from customer untuk setiap produk tu ada yang Islamic. Macam tu. So kita pun sekarang kan tak susah nak bagi orang ambil yang Islamic ni sebab orang dah aware benda tu. Kalau dulu susah sikit, orang tak familiar dengan terms macam benda financing ni, benda lah ibrak ni, benda akad ni semua kan, orang tak tahu. Tapi sekarang ni orang dah cerdik, orang dah aware, orang dah tahu. So kalau kita macam cakap, okay benda ni Islamic, diorang dengar Islamic je, okay Islamic okay. Macam tu. So nak cakap kalau nak market produk Islamic ni tak sesusah dululah. Macam tu. Faham. Banyaklah sebenarnya aplikasi Islamic marketing ni. Ya, sangat. Sebab kan mostly semua, saya boleh cakap semua. Kalau macam contoh dari sudut investment, okay? Investment ni kalau kita tengok kan, kalau betul dia punya fund dia, dividen boleh tinggi kan, dalam beberapa bulan boleh dah dapat investment tinggi rate dia. Tapi ada orang kata, betul ke investment ni? Contoh diorang labur kat tempat judi lah, kat tempat arak lah apa semua, sebab tu untung tinggi kan. Sebab tu kita sediakan juga yang Islamic punya. Sebab untuk, yalah kalau Chinese ke non-Muslim, diorang tak kisah kalau kita invest in conventional fund, janji untung, betul? Kita bet tu nak maksimumkan keuntungan. Tapi kalau yang untuk orang yang macam Muslim ke ataupun orang yang nak tahu macam daripada investment tu, diorang fund tu diorang letak kat mana kan, macam tinggi sangat apa sebenarnya. So kita kena sediakan marketplace or fund yang Islamic punya supaya diorang lebih yakin, tak was-was tak pun untuk melabur. Kalau kita even yang Muslim, diorang kalau minta yang syariah compliance punya tapi kita provide yang conventional, diorang tak nak, so rugilah kita kat situ. So kita kenalah sediakan juga yang syariah compliance punya fund so that kita boleh cater diorang punya nak Islamic apa semua. Macam tu. Kak, saya nak tanya juga lah kalau berebut you all sound. Lagi? Okay. Siapa? Macam Kak kata sekarang bank banyak sediakan yang Islamic, betul tak? Betul. So boleh kata konvensional ni makin lama makin kurang permintaan, betul tak? Nak kata kurang tak juga. Sebab kenapa orang still guna konvensional? Macam saya cakap tadi lah, kalau macam kita account opening tu, buka account saving ke apa semua, dia punya pembukaan dia RM20 basic.
Kalau orang kan macam kalau macam Islamic tu maybe start from 250, memang kita boleh keluarkan duit tu, tapi ada orang nak buka just nak RM20 basic je kan. Kalau produk konvensional tu dia yang RM20. Lepas tu kalau contoh investment, kenapa dia orang pilih yang konvensional? Rate dia punya return, dividen dia lagi tinggi. Ada je konvensional masih sambutan, tapi more on Islamic lah juga sekarang ni. Contoh kalau orang yang tak kisah macam tak apalah, boleh je mana-mana kan. So dia orang tu konvensional, tapi siapa yang nak pada Islamic, kita Islamic, tapi kita sendiri pun macam prefer orang untuk pergi ke Islamic lah macam tu. Bank pun nak more tu Islamic lah sekarang ni. Okay, Kak Insyirah. Tadi Kak Insyirah ada sebut. Saya Adil. Okay. Kalau dalam perbankan konvensional, dia akan mengutamakan keuntungan yang maksimum. Interest rate dia akan pergi sejauh yang boleh. Tetapi kalau dalam Islamic banking, dia mengutamakan profit rate dan juga kebajikan masyarakat itu sendiri. Jadi macam mana dia nak ukur profit rate dia tu untuk dia apply kepada pelanggan? Macam mana dia nak ukur sebanyak mana dia boleh apply profit rate? Macam mana nak ukur profit rate tu? Kita ada rate kita ni based on bank negara juga. Tak semestinya macam konvensional, diorang pun tak boleh tinggi mana. Kita itu semua, kita supervise by bank negara tau. Bank negara Malaysia ni dia ada base rate. Then bank sendiri ada rate kita. Mungkin kalau macam profit rate lah kan, kita semua kena ikut bank negara punya supervise. And kalau macam Islamic ni, macam saya cakap tadi, kita ada Syariah Committee tu, dia pun akan tengok berapa government monitor kita, berapa yang bersesuaian lah. Kita kat sini pun bukan kita tentukan rate tu kan, tapi dia based on bank negara lah. Memang kalau macam konvensional kan, macam saya cakap, memang nak maksimumkan keuntungan. Tapi kalau macam kita tengok kan, macam orang kata macam Islamic ni kadang sama je dengan konvensional kan. Orang kata kan interest lah apa semua tu. Tapi cara pelaksanaan dia tu yang lain. Misalnya kalau macam loan kereta ke loan rumah, kalau macam beli loan rumah kan, macam contoh lah kan bank kan. Kalau yang Islamic ni kita beli, lepas tu nanti kita bank beli, then customer bayar pada kita lah, bukan macam direct macam tu lah. So rate dia okay lah sebab kita dengan bank je kan. So ada sesetengah produk untuk konvensional yang lebih rendah rate dia. Depends lah produk tu. Tapi ada yang Islamic lebih tinggi. Kita kena tengok jugalah base rate by BNM apa semua. Yang tu kita susah sikit nak explain lah sebab rate-rate ni pun kebanyakan ni yang pembuat management lah yang uruskan apa semua. Macam tu. Cik Insyirah. Okay. Tanya, kan tadi Cik Insyirah ada sebut pasal ada customer yang dia tanya loan dengan finance Islamic ni lebih kurang sama kan. So basically kalau bank ni dia mestilah kita nak tarik, kalau Islamic bank mestilah kita nak tarik customer yang Muslim untuk more to finance under Islamic kan. So macam mana kita nak cater dengan Muslims yang petikaikan sama je the outcome. Contoh kalau kita buat finance kereta ataupun rumah, bayar interest dah lah Islamic ni lagi mahal. Lepas tu outcome dia kita akan dapat juga rumah tu ataupun kereta tu. Macam kita nak fahamkan customer ni Muslim supaya even though charge, kadang-kadang ada charge finance Islamic yang lebih tinggi daripada konvensional, tapi nak dia orang faham kenapa pilih Islamic rather than konvensional. Okay, kalau orang yang mementingkan Islam lah mungkin lah saya cakap kan, dia orang lebih berhati-hati, betul. Siapa yang Islamic ni kita lebih berhati-hati lah dengan apa yang kita, segala yang kita buat. Contoh lah kalau
Ya, kadang maybe kalau financing tu lebih tinggi ke rate dia ke, tapi kita kena diorang saya rasa tahu je pasal riba all that, betul. Mungkin kita boleh cakap macam this one, bukan kita pun tak boleh direct cakap riba ni, riba. Kita pun kerja bank, betul. Kita cakap lah macam okay, interest rate ni, ini yang konvensional punya. Tapi kan kebanyakan sekarang macam kalau untuk loan kereta apa semua tu kan, mostly kalau kita CIMB Kuala Kangsar tak ada loan kereta tau. Tapi sekarang diorang macam depends tau. Diorang akan, kalau kita beli kereta kan, dia akan beritahu lah berapa rate apa semua tu. So kita akan pilih kan mana bank yang offer kita rate rendah. So kalau masa tu kalau dia tengok konvensional lagi rendah, dia akan, of course dia akan pilih konvensional. So kita boleh just macam, kita pun tak ada menentang apa yang customer punya pilihan. Kita always provide option for them. So up to them lah to decide whether diorang nak ambil yang konvensional ke Islamic ke apa-apa je lah kan. Kita always provide diorang punya option lah. Kita tak pernah pun nak menentang cakap kena ambil konvensional, kena ambil Islamic juga, macam tu. Up to them juga actually. Tapi kalau orang yang nak pentingkan macam kita nak jagalah kan, nak berlandaskan Islamic guideline, semua tu syariah tu, diorang akan fokus on Islamic lah. Any yang Islamic punya produk, sebab kita tahu kita maybe boleh explain to them yang kita buat ataupun rate tu macam saja-saja. Tentukan rate tu pun sebab kita ada guideline. Kalau macam Islamic tu kan, bukan saja-saja kita buat rate tu. Rate tu semua kita approved by our committee, macam tu. So kita beritahulah macam kalau ni kita galakkan apa tu Islamic punya, macam tu. Okay, Insyirah, saya nak tanya, apakah cabaran dalam Islamic marketing dekat CIMB Bank? Macam setiap bank kan ada cabaran dia untuk dari segi Islamic marketing kan. So CIMB Bank ni apa cabaran dia dan apa special dia? Saya nak cakap tak ada cabaran dah kot sekarang. Serius cakap. Okay, mungkin bank-bank lain ada cabaran kan. Tapi CIMB sekarang macam kalau nak cakap pasal cabaran tu maybe 10 years ago, macam saya cakap tadi, itu ya cabaran untuk kita perkenalkan, sebab kita pernah introduce to customer the new terms, new products apa semua tu. But now almost macam, itulah kata ada cabaran kan, tapi mostly orang dah educate lah, orang dah educated kan, so orang dah tahu. So kalau nak cakap pasal cabaran tu tak adalah. Kalau dulu more effort lah untuk introduce the product kan kepada customer, tapi sekarang okay lah, customer sendiri yang cari for Islamic. Ramai orang switching from conventional to Islamic, macam tu. Sebab yelah orang sekarang prefer to Islamic compare to conventional kalau cakap. Maknanya sekarang ni adalah di fasa orang kata kita punya customer yang datang untuk minta produk tu lah, bukan kita yang approach diorang dah lah. Faham? Ya, betul. So orang sekarang memang cari Islamic tau. Kalau macam kita pula CIMB, ada CIMB Bank, satu CIMB Islamic kan. So mostly all the product boleh ada dah Islamic punya. Orang pun kadang credit card, tak nak lah yang konvensional pula, I nak Islamic. So kita alhamdulillah lah tak ada nak bersusah payah pasal Islamic marketing ni, sebab thanks to I don't know siapa yang dah macam celik lah, orang sekarang dah celik lah. Dah aware, dah ada apa semua tu. Macam tu. Okay. Korang selalu pergi bank ke? Jarang? Bergantung juga. Pergi time nak ambil duit. Ambil duit ATM je lah. Masuk dalam tu tak ada lah. Belum lagi. Mungkin Farhan ada nak tanya soalan? Siapa? Farhan? Farhan? Ya saya. Tadi Cik Syirah kata kan, tadi ada setengah orang ni dah tahu mereka
dia tahu ilmu macam mana beza antara Islam dengan konvensional punya. Tapi contohlah ada lagi sistem yang ni yang tak tahu ataupun tidak tak apa ni panggil tak kena apa ni, tak mengetahui lah apa dokumen apa perbezaan ni ada kan. Jadi macam mana CIMB Bank ni approach diorang untuk lebih tarik ramai lagi lah pelanggan. Okay, macam mana nak tahu? Okay, before any transaction ataupun kita dah start transaction tu, orang dah setuju, maybe kalau macam sales kan, orang dah setuju macam okay, I nak buat this financing ke apa, kita akan provide product disclosure sheet. Product disclosure sheet ni risalah apa dalam bahasa Melayu risalah saya tak tahu apa dalam bahasa Melayu Dia macam brochure ke? Dia bukan brochure, dia bagi tahu semua maklumat. Okay, kita key in nama orang tu yang berkaitan dengan orang tu kan. Once dia dah kata okay, I nak buat financing ni, so kita akan provide that surat macam letter tu yang dia bagi tahu apa pasal produk kita. Memang kebanyakan kita just tahu dasar je. Kita tak tahu lagi dalam-dalam dia apa. So apa-apa pun dalam kita punya marketing sales ni, kita kena provide document to them. So diorang lebih tahu, lebih faham apa yang diorang buat. So pentingnya untuk ada product disclosure sheet ni. Selain tu kita juga ada sediakan table. Okay, kat table tu juga dia akan bagi tahu kita punya contohlah produk tu kan, produk ASB lah saya senang katakan sebab saya banyak buat ASB. ASB dia bagi tahu kalau tahun ni berapa kita buat, contoh kita nak jual tahun ke berapa, dia siap bagi tahu dah berapa dia punya table tu. So dia tak ada lah macam memerangkap ataupun mengelirukan kita punya customer tu, right? So customer dah diberi pendedahan penuh, pendedahan penuh sebelum diorang buat sesuatu transaksi ataupun urusan tu, perjanjian untuk kepada financing ke ataupun buka account. Kalau buka account pun dia akan bagi tahu, korang akan dapat paper tu, dia akan bagi tahu apa benda semua ni, segala istilah tu, segala berkaitan dengan produk tu dia akan bagi tahu. Bukan simply korang je sign dah itu je. Dia akan kita kena provide benda tu kepada customer. Kalau kita nak terangkan secara ringkas, boleh kita terangkan macam tu lah. Tapi product disclosure sheet tu kita wajib bagi pada customer supaya diorang lebih tahu, lebih faham dengan apa produk yang diorang ambil. Macam tu. Okay, Kak Insyirah. Saya nak mewakili kawan saya, Iqbal, dia tak dapat masuk ni, tapi dia mungkin dia akan bertanya soalan ini. Tadi Kak Insyirah sebut kalau konvensional, kontrak dia ada pinjaman. Tapi kalau bank Islamic banking, apa kontrak yang utama yang digunakan? Akad yang utama, contoh macam Kak Insyirah kata dalam ASB financing. Apa akad Islamic yang digunakan dalam ASB financing ni? Akad Islamic? Maksudnya akad tu urusan dia cakap kontrak tu lah. Kontrak rate yang dia. Digunakan. Rate dia. Satu lagi kita ada dalam ASB financing ni, selain daripada sijil ASB tu sendiri, kita ada takaful. Takaful ni macam kita tahu, kita boleh letak penama lah apa semua tu kan. Okey, dalam ASB tu misalnya, selain daripada ASB, kita selalu selitkan sekali dengan takaful sebab ASB ni jangka masa panjang. So anything happen kita tak tahu kan dalam masa 5, 10 years, 15 years, 20 years. So kita first, yang kalau macam ASB tu, kita ada yang unsur macam Islamic financing ni is takaful. Kalau yang dulu dia ada insurance, so insurance of course not Islamic, right? So ini takaful. Lepas tu yang kedua, kita juga ada yang akad, proses akad. Kalau bukan yang Islamic, tak ada proses akad. Kita terus loan approve gitu je lah. Tapi ini ada confirmation with customer. In case you ada buat ni, kalau orang tu kita masa mula-mula memang dia kata okay lah I setuju buat benda ni. Lepas tu
loan approve, loan acceptance, lepas tu loan nak disburse ni, then kita, HQ call kata you ada buat ASP, setuju ke dengan bulanan banyak ini, apa tu kan, you punya apa semua tu. Lepas tu dia kata I tak setuju. So kita bank tak boleh lah nak teruskan loan tu, betul? Sebab proses akad ni kena ada persetujuan dua pihak. Dua pihak tu. Kalau dia kata okay saya setuju, barulah proses urus niaga tu berlaku. Tapi kalau seorang setuju, seorang tak setuju, proses tu tak ni lah. Lagi satu IBRA tu you guys tahu kan, rebate lah IBRA. So kalau dalam masa contohlah loan tu 10 years, kita buat maximum years 30 years ke 40 years, tapi kita nak settlekan dalam masa 20 years. So dia adalah rebate-nya pada tahun-tahun tu. Itu antara Islamic punya cara lah dalam ASB, contohnya yang ASB ni. Macam tu. Lagipun macam of course lah, saya rasa perbezaan utama yang tu terms tu lah, yang tu. Dan cara transaksi tu berlaku. Faham. Okay, baiklah. Saya rasa mungkin kita dah sampai ke pengakhiran interview Mami. Saya rasa saya boleh buat rangkuman. Ya, silakan. Okay. Hari ini kita berjaya untuk menginterview Cik Insyirah, iaitu personal financial consultant di CIMB Kuala Kangsar. Yang pertama sekali yang disebutkan Mami adalah perbezaan antara Islamic dan conventional banking. Perbezaan yang paling utama adalah term yang digunakan. Contohnya kalau Islamic banking menggunakan financing, kalau conventional menggunakan loan, tak ada IBRA ataupun rebate. Kalau dalam Islamic banking ada profit rate, manakala dalam conventional ada interest rate. Dan juga dalam Islamic ni pastilah kita mempergunakan Islamic product yang berlandaskan syariah compliance guideline. Okey, dan kadar keuntungan yang diambil kira pula adalah mengikut syariah guideline tadi dan tidak semata-mata keuntungan. Okey, seterusnya pengaplikasian dalam perbankan Islam dan CIMB ni terutama sekali yang disebut tadi adalah ASB financing yang mematuhi syariah dan tidak secara konvensional. Okey, seterusnya ASB financing ni memiliki rate yang kemungkinan lebih rendah dan memiliki IBRA ataupun rebate dalam dia. Selain itu ada juga dalam aplikasi yang dalam CIMB Bank ada pembukaan akaun melalui Islamic, lepas tu pelaburan Islamic yang lebih meyakinkan kepada pengguna Muslim. Seterusnya saya kembali profit rate tadi ditentukan melalui base rate yang ditetapkan oleh bank negara. Betul tak? Okey. Seterusnya cabaran yang dihadapi macam Cik Insyirah cakap tadi tidaklah sesusah seperti sebelum-sebelum ini, di mana sekarang pelanggan yang mencari produk Islamic banking ni dan sangat mudah untuk menerangkan kepada pelanggan, tidak seperti sebelum-sebelum ini. Seterusnya dokumen yang ada seperti dokumen penerangan seperti product disclosure sheet untuk menerangkan kepada pelanggan, dan seterusnya dalam ASB financing terdapat kontrak ataupun akad seperti takaful yang menunjukkan dia lebih Islamik, sijil ASB, dan ada proses akad itu sendiri. Dan mungkin itu sajalah semua rangkuman yang saya dapat buat melalui interview kita bersama Cik Insyirah malam ni, dan kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Insyirah kerana sudi untuk bersama dengan kami malam ini. Okey, itu saja, saya kembalikan semula kepada Rudiana. Sekian, Assalamualaikum.